Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada puan pengerusi acara yang dikasihi lagi dihormati Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Taufik bin Abdul Ghani, Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Sembilan, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Paroi, tetamu kehormat kita pada hari ini. Seterusnya tidak saya lupakan juga kepada Tuan Omar kita selaku pengetua orang Kuwait, satu-satu pengetua yang selamba lah kan, malam ni datang pakai cap kan, steady lah. Saya tak tahu lah tema boleh pakai cap, saya tahu saya pakai cap ni. Seterusnya juga Tuan Mazuki kita selaku orang Kuwait PIBG, alhamdulillah. Seterusnya guru-guru kita juga, staff, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Saya selalu cakap ada satu perkara yang paling susah saya nak buat, iaitu ceramah time orang tengah makan. Memang payah betul. Tapi nak buat macam mana kan, dah dimasuk dalam satu cara, saya buat lah kan? Saya ceramah agak lah. Saya dah banyak kali dah kena, terutama tentang kenduri kahwin. Payah betul. Tapi tak apa, makan je. Buat macam saya tak ada, tak apa, makan lah. Tadi saya kata bagi masa kan. Jadi sebenarnya apa pun, saya nak kupas balik apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, betul. Tentang sebenarnya apa yang ada dalam program hari ini, satu benda yang paling besar sekali sebenarnya itulah bab persaudaraan. Bab persaudaraan. Hari ini kita tahu rupa-rupa boleh duduk okey-okey. Baru kita tahu masing-masing macam mana. Baru kita tahu macam mana ni ialah rupa keluarga staff ni. Macam ni lah cikgu ni. Kadang-kadang kat sekolah ni dia lain. Saya tak cakap sekolah Senawang lah, sekolah lain. Sekolah lain banyak masalah, tak macam sekolah Senawang. Sekolah lain ni dia banyak grup pagi lain, grup petang lain, grup WhatsApp jangan itu, berpuluh grup WhatsApp, tak apa grup apa pun ada. Kan? Jadi itu semua antara cabaran-cabarannya di dalam kita nak mempertahankan silaturahim ni. Tiga benda je Allah Ta'ala akan tanya akhirat esok. Tiga benda Allah Ta'ala akan tanya. Allah Ta'ala tak tanya kenapa Mazuki baling buah kelapa tu tak kono. Orang tak tanya. Orang tak tanya soalan tu akhirat esok dah. Dia tak tanya. Dia tak tanya berapa banyak kau menang dalam sukan nikah. Allah Ta'ala tak tanya. Allah Ta'ala akan tanya tiga perkara saja. Soalan yang pertama Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Pertama dia akan tanya nikmat umur. Marin Omar, masa kau hidup Marin, ni contoh bukan nama sebenar. Masa kau hidup dulu Omar, macam mana kau habiskan umur kau? Satu. Kedua dia tanya nikmat muda, masa kau muda dulu kau buat apa? Ketiga dia tanya nikmat ilmu. Ilmu yang ada kita amalkan, kita sampaikan ke tidak. Dan begitu juga yang keempat, nikmat harta. Nikmat harta, dari mana kita dapat sumber harta kita dan juga ke mana kita belanjakan. Itu pertama. Yang kedua Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Amanah kita, amanah sebagai seorang guru, amanah sebagai seorang pekerja, amanah sebagai majikan, amanah sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, dan amanah sebagai pemimpin, amanah sebagai yang dipimpin pun ada. Semua ada. Allah Ta'ala akan tanya. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut, la imana liman la amanatalahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang yang tak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Contoh, janji nak makan sama-sama, tapi sudah saya ceramah orang lain makan. Contoh lah, contoh kan. Jadi itu antara contoh. Saya tak bagi apalah contoh kan. Tak ada apa tu dah. Kan? Jadi amanah kita kadang kita nampak macam ayat yang kita selalu cakap kan, ayat yang selalu kita sebut. Contoh dalam PIBG. Wah, aku dengar JK PIBG. Alah, JK biasa-biasa je. Orang ni yang paling banyak kena jawab besok, sebab kalau dia tak ada peranan sebagai AJK. Ya, amin. Kan? Kalau orang tu cakap aku ni hanya AJK biasa-biasa, bila kita tak tahu apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat, payah. Contoh macam family day. Bila buat family day, contoh bahagian dana tadi kan, bahagian dana satu hal. Adalah AJK tertentu, orang lain pula buat kerja dia. Contoh, besok kena jawab tu. Nampak family day tu kena tanya.
Tu sebab kena laksanakan. Dan yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya, itu yang saya sebut tadi, silaturahim. Silaturahim ni borek tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa borek? Sebab Allah letakkan sifat rahim dalam perhubungan tu. Sifat Allah, rahim ni salah satu sifat Allah yang mana Allah letakkan dalam perhubungan. Kadang-kadang bila sebut tentang rahim ni, silaturahim ni kadang-kadang dengan kawan-kawan tu pun dia boleh baik lagi. Dengan adik-beradik pun payah. Kan? Dengan orang lain dia boleh belanja makan, hari ni aku belanja tu. Dengan bini anak sendiri pun tak belanja dah. Balik kosong. Dia makan macam-macam kat luar tadi. Bayangkanlah kat meja saya tadi ada orang cerita dia makan nasi lemak pantas tadi, bungkus sebungkus pun tak dapat. Contohlah kan, contoh. Dia heboh dak khabar sonap ya. Ni contoh. Kan? Jadi kita kena faham tu. Kan? Jadi makna kata Allah Ta'ala bagi sifat ni kan, sifat rahim ni dalam perhubungan. Tu sebabnya dalam satu hadis disebut, tidak ada dosa. Saya minta semua orang sambil-sambil makan tu tolong ingat satu hadis ni. Hadis ni cukup penting. Nanti boleh pakai kat mana-mana. Boleh share, kongsi kat dekat semua orang. Iaitu Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia dapat, akhirat pun dapat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Iaitu, pertama, dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa, dan yang keduanya, dosa memutuskan silaturahim. Ingat tu. Kadang-kadang bab silaturahim ni satu je. Punca kocik hati. Dan bila kocik hati, ayat yang biasa keluar, apalah aku nak minta maaf dengan dia. Kan? Aku lagi tua pada dia, dia lah kena minta maaf dengan aku. Satu. Aku ketua dia, dia lah kena minta maaf dengan aku. Yang seorang pula siap boleh pilih tu, aku dengan orang lain aku tak ada hal, dengan dia ni tak boleh. Kenapa macam tu pula? Jadi kena ingat tu, dua perbuatan yang paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Apakah dia? Pertamanya minta maaf, keduanya memaafkan. Cukup susah. Tapi kalau kita menyedari hakikat yang kita ni akan mati, maka kita akan lebih kurang bab minta maaf dan yang memaafkan ni. Jadi ini adalah sebagai mukadimah sebenarnya, mula-mula ceramah. Macam tu ayat dia, macam tu dia punya semangat dia kan. Sebab tajuk keluarga sakinah kan. Tapi saya nak ambil tadi bukan apa. Saya seronok, patut tema kita hari ni memang tentang kekeluargaan dan persaudaraan ni. Alhamdulillah. Ini satu benda yang sangat baik. Sangat baik sebab apa? Akhirnya dapat buat satu gathering untuk family day ni kan. Satu benda kita dapat tautkan hubungan antara satu dengan yang lain. Oh baru tahulah oh rupa dia macam ni kat luar. Rupa dia ni boleh bergurau rupa dia ni pandai juga menyambut belon ni contoh. Baru tahu kan. Kita tahu tadi bila ada yang baling tu kan. Bila baling tu, bila time bini yang pegang pocah tu kan, kau tu lah dia nak khabar pegang macam ni dia marah ada bini nampak tak? Yang sebenarnya dia tadi pun jatuh cuma tak pecah kan. Tapi dah banyak kali terompeh pecah ada kan. Jadi sebenarnya dalam mewujudkan keluarga sakinah ni, sebenarnya masing-masing keluarganya berbeza-beza. Saya bila duduk dengan Kak Abi Fana di radio Sina FM, soalan-soalan berkaitan dengan keluarga ni banyak sangat. Teruk betul, terutama masa musim PKP tu. Teruk. Yang suami mijak bini ada. Bini mijak suami paling banyak sekali. Sebab sakit belakang, bukan sebab marah dah, sebab sakit belakang. Jangan dengar habis tu, kena dengar habis. Kan? Tapi memang banyak. Tapi bab keluarga sakinah ni Allah Taala dah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan dijadikan pasangan-pasangan untuk lelaki ni mengikut jenis-jenis kamu sendiri. Dah memang jenis kita, dah isteri kita tu.
Kan? Supaya kamu merasa cenderung. Cenderung ni tenteram, sakinah. Dan daripadanya diwujudkan perasaan kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Jadi tentang cerita tentang keluarga bahagia ni, simple aja. Cukup simple. Iaitu yang pertama saya tengok ada satu. Tadi petang tadi saya sampai nak berak dengan Dr. Helmi, dengan kawan-kawan petang tadi kan, sampai golak-golak kan. Dah lama tak jumpa kan. Satu benda, ada satu poin yang paling penting setiap keluarga kena ada. Itu jugalah jawapan untuk semua masalah budak-budak sekarang. Cikgu-cikgu pun naik poning perangai budak. Kan? Bayangkanlah masa PKP tu, buat grup WhatsApp kan, untuk bagi budak belajar. Dia boleh left group tu. Bukan cakap anak orang, anak saya macam ada ke? Dia kata, dia boleh tanya ada ke kan. Terleft group pula, contohlah kan. Tak, sebenarnya ada satu ilmu yang mana saya rasa mungkin YB Datuk pun mungkin boleh kita syorkan. Satu benda yang kita kena perkenalkan, satu benda yang kita perlu petitik beratkan, tekankan, ini yang disebutkan oleh Imam Malik. Kenapa anak kita ni bega benar? Kenapalah keluarga kita ni jadi huru-hara? Kenapa? Ada satu benda yang tak pernah kadang-kadang kita ambil ringan, kadang-kadang apakah dia? Iaitu Imam Malik pernah sebut, biarlah kita ni tak ada ilmu, tapi jangan tak ada adab. Ilmu agama biar sikit, tapi jangan tak ada ilmu adab. Kenapa? Sebab kalau ada ilmu adab, selesai masalah. Selesai masalah. Hari ni isu budak-budak tak hormat dengan guru. Guru-guru nak rotan budak tak berani. Marin tengok macam mana. Dulu macam mana? Dulu mak ayah hantar macam ni, hantar anak hantar mengaji. Macam ni hantar rotan lah. Ustaz, anak saya ni ustaz sabat lah, rotan lah, jangan mati sudah. Siap macam tu sekali. Tapi tidaklah pula maksud sedang elok benar kau bagi rotan ni. Tak ada pula. Guru kadang tinggi suara sikit, anak murid dah menangis. Takut, hormat. Kan? Macam ni hari ni kan, contohlah kan. Berani botol ambil makanan sebelum pengetua ambil. Contohlah, contoh tau, contoh kan. Kan? Sate dah berapa cucuk hilang dah. Contohlah kan, macam tu lah. Jadi makna kata tak, dia bukan cakap tak, sebenarnya dah boleh ambil dah sebenarnya, tak nampak dah. Tapi betul orang dulu-dulu lain. Contoh macam hidang air minum. Hidang air minum, cuba tengok. Mana ada bagi cawan yang bertangkai macam tu yo. Siap lapik yang alih tu. Dulu. Orang tu dulu kalau bagilah cawannya, ambillah. Memang dia hampir cawan tu. Dia kata macam miskin pun lah. Wahal memang miskin pun. Tapi yang maksud orang tua-tua dulu macam miskin benar tu maksudnya miskin adab. Ya, cuba tanya mak-mak kita ni. Tanyalah. Betul ke tidak? Hari ni dengan bangga minumlah cawan IKEA okay? Yang RM2 sambusin tu. Berapa yang RM3 sambusin ni? RM3 sambusin. Mesti bertapak ni. Dulu kan kalau kita minum teh kan, kalau panas kan kita curah kek piring tu hirup kan. Ingat tak? Orang dulu macam tu. Nak lalu depan orang tua macam mana? Bukan hanya menunduk, malahan menunduk tu siap minta izin. Tumpang lalu pakcik. Lalu. Wah. Lalu belakang pun minta izin. Pakcik lalu belakang, jangan lalu depan. Dia nombolo. Belakang entah apa hantu belakang tu, kau lalu depan. Nak cerita kan bab adab. Imam Malik pernah tegur Imam Syafi'i. Kau buat apa tu Syafi'i? Ini terjemahan tau. Imam Malik tak berak macam tu tau. Ini terjemahan. Syafi'i kau buat apa tu? Dia tegur, marah Syafi'i. Imam Syafi'i kerana masa tu dia menggunakan air liur, dia menulis ke tapak tangannya. Kau main-main apa tu? Imam Syafi'i kata, demi Allah wahai guruku, aku tak ada duit nak beli pen dan juga nak beli kertas, maka aku ambil air liur aku ni menulis nota di tapak tangan aku. Nak menunjukkan ilmu adab ni penting. Macam ni lah, ni semua nampak ni. Saya ceramah walaupun makan mengunyah dia pandang saya. Tu adab tu, adab. Kan? Nak nampak saya pandang tempat lain, zap dia masuk dalam mulut. Tu adab tu, adab. Makna hormat tu. Alhamdulillah tu cara. Kan? Tapi betul, orang dulu-dulu, sekarang cuba tengok, bertunang pun bersanding. Apa pasal? Tak ada orang lelaki patut tak boleh datang. Itu dululah. Kita sendiri yang
memusnahkan adab dan adat ni. Kalau nak cerita bab adab, hormat orang tua-tua, nampak guru masuk semua senyap. Dulu mana berani orang togo-togo, mana berani orang nak marah cikgu. Hari ni orang marah cikgu, mak bapak pun marah cikgu. Dulu sikit punya hormat dengan cikgu. Di satu sekolah dekat Somban, saya tak nak sebut sekolah mana, ada pengetua perempuan keluar. Dia nampak budak tu isap rokok kat pintu pagar sekolah. Macam mana isap rokok? Cikgu tu turun cermin. Kau apa isap rokok ni? Apa tak tengok dia tu? Dia pandang pun tu, pengetua naik cermin langsung jalan. Pengetua jalan. Hari ni punya budak BBNU, budak baru nak up. Puncanya apa? Adab. Ceritanya adab ya. Adab. Hormat dekat orang tua. Dia memang kalau budak-budak muda, kalau yang nak meminang, yang belum kahwin lagi, bakal memang semua beradab. Jangan risau. Yang belum kahwin semua elok. Assalamualaikum makcik. Makcik sihat? Saya boleh tengok makcik ni teringatkan mak saya. Allahu Akbar. Mak rabah mak tu tengok. Ya makcik sihat. Alhamdulillah saya dengar makcik sihat. Teringatkan mak saya. Mak kemain ni dia jalan depan orang tua tu bukan menunduk dah, menyarap. Dah macam mulut gonggok dah. Allah parah tu. Salam cium tangan berjilat. Allah parah. Pakcik, udah punya tanya. Makcik, saya nak tanya boleh? Tanyalah nak. Zuhur dah masuk belum? Rumah baik budak. Pukul 10 dah tanya Zuhur masuk belum? Gila betul. Lepas tu dia saya cakap tu, makcik sadap betul air ni makcik. Osah sadap nah air basuh tangan tu. Habis tu. Sebelum kahwin tu lain cerita. Tapi kita cerita ni adab ni nak didik daripada kecil ni. Daripada kecil. Anak-anak kita satu benda je adab. Kadang-kadang adab ni bila kita ambil ringan kan, itu yang menyebabkan masalah sampai ke sekolah. Jangan ingat hantar anak pergi sekolah ni pun swastaan. Hantar kat sekolah pandai lah cikgu. Tak. Cikgu-cikgu berapa ramai paning bila bagi tahu tolong semak kerja rumah anak-anak, tolong semak latihan ni. Kita pun tak tahu mak bapak tu hidup lagi ke tak. Soalnya tak ada siapa boleh apa-apa. Ada satu mak bapak tu benar tiba-tiba cania ya. Yang seorang tu sampai ke hujung. Ya. Tak, tu sebabnya kadang-kadang saya yang paling best sekali bila jumpa cikgu hari apa? Hari bertemu mak bapak tu lah. Apa dah? 3 penjuru. Tu lah. Kalau dekat Semak Melabu dia panggil temu janji profesional. Cikgu ni kan, cuba berhenti kita cakap kan. Kadang cikgu ni dia ramai cakap elok-elok je. Cikgu cakap elok-elok. Maksud elok-elok tu macam mana? Dah tak bunyi dah. Habis bateri. Maksud cakap elok-elok tu macam mana? Macam mana anak saya cikgu? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan budak-budak dia main-main banyak. Tapi kalau dia usaha insya-Allah saya yakin boleh berjaya. Itulah ayat budak-budak ni okey, macam okey. Cuba cakap tu tau. Budak ni tak tahu nak khabar. Memang saya hari-hari doa bilalah budak ni nak pindah sekolah. Cakap macam tu. Biar abah tu tengok kau apa masalah kau ni. Contoh bila tahu mana dia. Jadi dia nak ambil perangai dia fikir sebab cikgu akan cerita semua. Sampai satu tahap tu cikgu tu cakap, "Cenya lah, saya tak pek khabar apa pasal anak cik baca lah. Senarai ada dah perangai dia buat." Contoh kan? Sebab mak bapak kena tahu. Mak bapak kena tahu. Orang dulu-dulu kena ratan, dia takkan berani cakap dengan mak ayah. Hari ni kena ratan, potangan dia datang bawa peguam dah hari ni. Itu penyakit mak ayah hari ni. Faham tak? Dia tak ada nak cari salah anak dan betul semua. Anak orang lain semua salah. Anak dia baik. Itulah antara benda bab adab. Itu sebabnya kita nak berguru pun kita jumpa kan, kita cari ni cikgu kita. Oh yang ni cikgu yang akan ajar anak kita. Cikgu tolong didik, kalau apa-apa cikgu beritahu saya. Macam tu lah. Anak saya dogel beritahu ya cikgu. Tapi sejauh mana mak ayah yang ada pemikiran dan kesedaran macam tu? Tak ada. Kan? Benda tu yang masalah hari ni sebenarnya. Kan? Anak dia semua betul, anak orang lain semua salah. Ada kes yang mana budak tu kumpulkan kawan-kawan dia nak belasah cikgu kat sekolah. Ada. Takut.
Benda-benda macam ni lah sebenarnya bab keluarga sakinah ni, balik semuanya adab. Suami isteri pun adab. Suami balik, isteri dah standby. Abang, macam tu. Betul? Tak kira lah dia sibuk macam mana kan. Nak pula suami tu ada kedudukan pula dalam kerajaan negeri. Contoh. Jadi dia punya dia punya layanan tu lain. Wahai suamiku yang ku kasihi. Bagaimana agaknya keadaan mesyuarat esko hari ini? Macam tu lah kan. Contoh. Kan? Saya tak boleh bayang kan. Tapi saya tak boleh bayang pula Tuan Omar balik rumah. Macam mana lah kan? Macam manakah wahai suamiku? Apa kau pening-pening? Semua boleh settle. Ada macam tu ya kan? Saya tahu dia macam tu. Kan? Saya walaupun tahu saya agak-agak macam tu lah cerita kan. Kan? Semua boleh selesai lah. Saya tak suka lah pening-pening ni. Ada macam tu. Memang betul lah. Betul lah yang YB sebut tadi. Dia tak nak pening. Orang lain yang dia pindah pening itu. Kan? Nasib cikgu lah. Kan? Nasib cikgu lah dapat pengutul yang sihat, yang rajin jogging. Nasib lah. Kan? Saya pada saya kecil, saya tak pernah terbayang saya akan berlari ke Bukit Putih itu. Saya tak pernah terbayang. Satu-satu pengetua yang boleh ada idea berlari ke Bukit Putih dia seorang je. Jadi alhamdulillah, rasa cikgu-cikgu pun dah tahu berapa selekoh Bukit Putih yang ada. Dah tahu dah. Kan? Tapi itulah dia. Sebenarnya untuk diet sebenarnya dia bukannya kata kita pergi gym. Salah satunya kita keluarkan poluh. Tak kisah kat mana, keluarkan poluh. Sebab toksin dalam badan yang menyebabkan kita gemuk dan sebagainya ada dua. Pertama boleh keluar menerusi peluh, atau kedua menerusi uban. Pilih mana nak. Mana yang mudah sikit dia keluar menerusi jerawat. Mana nak. Jadi tak nak, kalau tak nak macam tu, exercise. Apa exercise? Saya makin macam tu lah. Saya TV Hijrah bayar 12 sesi 12 session untuk kuruskan badan. Pergi dekat gym dekat Nilai tu. Hari pertama kedua mengangkang macam orang pantang bersalin balik. Mengigil gila betul. Ya. Tapi bab makan kena kontrol. Tanyalah yang mulia Ungku tu tanya. Racik salad dengan apple hijau, packing ni lah. Setiap pagi ambil satu. Ni siapa yang nak doreh kuih 2 minggu dah beli kuih dah. Ambil satu packing tu, satu pack tu ambil, makan salad dengan apple hijau, pagi sekali ambil air manis. Pukul 10 ambil pisang 2 biji, bukan 2 tandan tu. Itu dah konan borok tu kalau 2 tandan, 2 biji je. Ya. Lepas tu pukul 2 sampai ke 2 masuk gym, kita poluh sikit, kemudian pukul 2 sampai pukul 6. Masa tu kita makan ayam atau ikan yang dibakar saja. Lepas pukul 6 makan buah yang dapat lepas ceramah. Besok buah, hari ni tak ada. Kan? InsyaAllah dalam tempoh 2 bulan, kita 2 minggu kita dah boleh kuih dah. Saya cakap dengan mak saya, mak macam ni pagi macam ni. Tahu mak saya cakap apa? Kau berhentilah jadi orang, payah mana. Dia kata tu mak saya menyayat tu. Kan? Tapi satu lagi, ampek benda putih. Nasi, gula, susu, tepung. Nampak? Dah habis pun saya cerita. Nasi, gula, susu, tepung. Ampek benda putih ni paling bahaya. Paling susah nasi. Nasi 2 minggu je. Lepas 2 minggu kita tak makan nasi, kita dah okey dah. Makan sayur, kita makan lauk je. Cuba buat. Memang badan kita copek turun. InsyaAllah. Saya last makan nasi tadi. Dah dihidangkan kan. Saya balon lah. Ambil sikit lah. Tak ambil banyak lah. Tapi maknanya kalau kita makan sikit lah. Kontrol. Sebab Nabi ajar kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti, itu masalah tu. Ya? Tapi betul dalam keluarga kita tadi saya balik sebab bab adab, kan, bab faham. Sebenarnya tak kira isteri kita gomok, lebar, 3 segi. Tak ada, terima seadanya. Dan orang perempuan berhentilah. Korang ni bila duduk dalam bilik guru, masalah bila bincang, aduh payah. Macam-macam produk, macam-macam ini. Tadi kan kat sekolah kan. Semua tu. Korang bincang kan. Cuba bincang benda-benda yang bermanfaat sikit. Kan. Tapi lepas tu, bang. Contoh kan. Kadang perempuan kau tanya soalan yang susah-susah. Betul ke sedar gemuk? Susah jawab soalan tu. Orang perempuan tengok. Semua cikgu sama. Tanya soalan yang sama. Betul ke sedar gemuk? Kita orang lelaki kena hati-hati jawab soalan tu lebih. Gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk. Salah. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab macam tu.
Bang, betul ke sedar gemuk? Ini bukan gemuk, ini maknanya kurang kurus. Sama lah tu, salah. Salah juga, tak boleh jawab macam tu. Kan? Abang, betul ke sedar gemuk? Tak adalah, orang buta je kau gemuk. Ni kurus. Ya ke bang? Ya, dalam hati Allah yang tahu. Tak, dia macam ni tau. Dia macam ni, ukuran masing-masing. Cuba tengok. Bila kita sikat rambut kan, orang rumah dia pakai tudung. Dulu kita boleh seorang potong tudung, seorang sikat sebelah. Sekarang macam mana? Macam ni cari Allah copek lah pula. Macam tu kan? Ha. Tapi saya hamilah, comel muat lagi hamilah kan. Tapi macam masuk bilik air macam tu kan. Dulu boleh masuk berdua, sekarang kuak boleh masuk. Apa pasal? Maknanya BLM. Borek lebih muatan. Tapi satu lah kontrol tu, saya cemburu tengok Dr. Helmi tu, macam mana badan dia boleh macam tu. Kan? Ha. Kan? Tak tahu dia banyak exercise ke tak tahulah. Saya ingat dia jangan sambil-sambil dia repair gigi tu dia boleh exercise juga lah. Kan? Tuan Omar dia memang dah macam tu, dia hari-hari berlari tak terayong ikut lah. Kan? Dia jogging tu. Bayangkan dia ajak orang jogging macam dia. Kan? Ha. Orang lain tu, tapi itulah saya benda ni sebenarnya memang kena. Sebab bab kesihatan kena jaga. Saya nak bagi satu kata-kata pepatah. Orang muda dengan sehat mencari duit. Orang tua dengan duit mencari sehat. Kau faham-faham lah. Nah, tu sebab semalam ni saya nak cerita tentang kebahagiaan kita ni. Kita tengok bab-bab COVID-19 ni, PKP ni, PKP. Satu pengajaran yang paling besar lah. Pengajaran paling besar adalah jaga kesihatan. Kan? Silaturahim kita jaga pun, jaga kesihatan. Jaga kesihatan sebab kita tengok siapa yang kena wabak ni, kalau dia dalam diri dia memang dah tersedia ada penyakit-penyakit tertentu, maka dia takkan bertahan. Sebab kena jaga. Kena jaga, kontrol borek badan kita, tengok macam mana. Macam saya sendiri, borek badan saya dah lebih 100. Ayat yang menjahanamkan saya ni biasa apa tu? Tak apa, tinggi tak nampak bona. Tu masalah tu. Ayat tu lah masalah. Yang seorang tu pula, selagi boleh makan. Yang seorang tu pula. Kan? Tanya Dr. Zamri dah. Iya, tanya dah. Ya, dia pun tinggi ya. Mak. Orang selalu cakap macam tu. Tapi itulah dia. Sebenarnya kita ni jaga badan ni bukan sebab kita keluar TV ke, bukan sebab kita ni ada orang suka, tak. Kena jaga kesihatan ni, memang kita kena jaga. Jangan biar badan kita ni mudarat, datang mudarat, jangan. Sebab anak-anak kita, keluarga kita, terutamanya kita tahu, saya bukan nak cerita apa. Kita ada sahabat kita kan yang yang pergi disebabkan kanser. Itu pun kena jaga. Sebab apa? Kanser ni penyakit, dia penyakit orang kata apa? Penyakit yang datang secara orang kata tiba-tiba. Dan biasanya orang tahu bab penyakit kanser ni dah teruk baru orang tahu. Anak murid debat saya buat kajian di USIM. Orang-orang yang sakit kanser ni dia akan meninggal pada hari, bulan dan baik. Hari atau bulan yang baik. Cuba tengok. Betul atau tidak? 90%. Sama ada dia meninggal hari Senin, Khamis, Jumaat, Rejab, Syaban, Ramadan. Biasanya macam tu. Cuba tengok. Dan Allah pilih orang sakit kanser ni. Cuma kita yang masih sihat, tolong hati-hati. Pinggan melamin kena jaga. Kita gomar pakai pinggan melamin. Kita panaskan barang. Kemudian kita masuk dalam oven, merangsang sel kanser. Sausage, nugget. Jaga. Nak bukan tak dah makan tadi tak apalah, ambil channel. Kan dah hidang. Tak, saya cerita untuk kadang pagi kita nak ambil kan. Frozen ni sebenarnya ada benda frozen ni boleh. Contohnya macam kari pap segera. Tu tak apalah. Itu memang dia tak ada chemical. Yang ada chemical ni bahaya. Tu sebabnya fast food ni kan kita kena tengok. Adalah masa nak makan tapi kadang sampai selalu benar kadang. Tu pun kena tengok. Bab kesihatan tolong jaga. Sebab kita sadis memang kita sayang keluarga kita kan. Manusia ni dia ada 99 perangkap kematian dalam hidup dia. 99 perangkap kematian. Ada orang naik kereta bab sebelah accident, sikit lagi. Nasib baik bukan kita. Jatuh kipeh bab orang tu mati. Tak, yang duduk bawah kipeh tu yang takutlah. Ada yang kes-kes kan yang jatuh kipeh orang sebelah kono. Ada orang tanah runtuh dekat Pancur dulu, ingat tak baby? Yang tanah runtuh tu. Habis rumah-rumah lain, ada satu rumah tu selamat. Kemudian ada dalam tanah tu pula tengah bomba keluar tangan budak tu. Sebaya dengan saya budak tu. Macam ni lah, keluar tangan ni, hidup budak tu panjang umur. 99 perangkap kematian. Kalau boleh, biarlah kita jangan terperangkap dalam 99 tu. Sebab ada satu perangkap yang orang tak boleh elak, iaitu perangkap usia tua. Itu tak boleh elak. Kan? Tengoklah orang yang boxing berapa lama, sampai tu.
Alhamdulillah. Kan? Tapi itu dia, perangkap kematian ni Allah Ta'ala bagi kat kita ni sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Hidup kita dalam dunia ni sementara. Jadi dalam kesementaraan itu, jagalah baik-baik manfaat Allah bagi kat kita. Isteri kita, suami kita, anak-anak kita, appreciate. Bila kita didik anak-anak memang macam-macam ragam. Budak-budak hari ni tak macam dulu. Hari ni marah budak kan? Hari ni kita marah budak sebab niat kita ni nak mendidik. Mudah-mudahan bila aku marah anak ni, aku didik anak ni, mudah-mudahan mungkin anak aku dekat sekolah lain pun orang akan didik anak aku macam mana aku didik anak ni. Itu ya doa kita sebenarnya. Budak-budak hari ni memang nak buat macam mana kelekaan ni. Dia boleh main handphone, cerita-cerita dengan Datuk Helmi petang tadi. Dia main handphone, gadget dia boleh, tak makan pun tak apa. Tapi satu, kawalan kat kita. Kontrol masanya, kontrol waktu bila dia boleh. Kan? Sebab ada budak yang sakit dekat Kelantan, dia main benda ni kan, main apa nama tu? PSP, tak main sampai satu ketika bawa pergi jumpa doktor pakar. Doktor panggil dia, "Long," dia contoh, "Long." Sampai doktor tapuk ni, pap, baru dia nampak. Sampai macam tu sekali dia punya kelekaan dia. Tu sebab lain kali bagus, program petang tadi bagus. Cuma kita kurang poluh lah. Kurang poluh sebab tepi pantai tadi angin tu kuat betul. Rugi betul pengetua tak ada. Tadi. Kan? Dulu ingat tak? Dulu kita main dulu kan masa kita bersukan masa kecil badan kita fit satu apa? Apa sukan kita tak main? Sebenarnya sukan budak hari ni tak sama macam kita dulu. Main bola potong-potong, main takraw, main rounders, main baling selipar, main baling tin. Semua sukan-sukan yang anak-anak kita tak tahu pun. Kan? Saya bentangkan paper dekat UTM Jalan Semarak. Bahaya gadget pada generasi hari ni. Saya tunjuk game yang dulu-dulu. Orang main bola dulu tiang gol selipar. Saya ingat saya main kat Kampung Pancur main. Bola tu sepak pergi rumah jiran. Bukan semua orang boleh runding dengan tuan rumah tu. Mesti ada seorang. Makna kemahiran, negotiation skills. Kau pergilah, kau baik dengan pakcik ni, kau pergilah. Ayolah. Pakcik, dia sepak tadi kuat pakcik saya ambil bola boleh tak? Yelah, elok-elok kan, kono pasu kan, kau bayar tau. Ya pakcik, ni saya marah ni Lepas tu ambil, masih cik. Nanti saya marah dia, masih cik, keluar. Woi, sambung main. Dulu, tengok orang perempuan main tenteng, ingat ni tak? Orang perempuan main tenteng. Dia dah ada buah ajaib dulu. Dia baling tu memang tepat kat petak tu. Dulu bayangan cikgu-cikgu perempuan ni, cuba tengok. Dulu sebelah kaki dia boleh lompet langkau 3 petak. Hari ni aku tengok tak ada harapan. Tadi petang la ilaha Allah nak mengajar belon pun. La ilaha aku tengok. Payah betul kan. Tapi tak apalah. Tak apa, alhamdulillah. Sebenarnya tadi petang tadi bukan kalah dan menang. Bukan kalah dan menang yang penting. Tapi kalau saya dengan YB kalah ni saya tahu. YDP PABG punya hal. Aduh kau baling botol main lalu ke atas. Macam mana? Parah betul. Kan? Lepas tu dia boleh cakap tu. Alhamdulillah ada lagi ompek macam saya. Sabar tak? Dia lagi suka orang sama macam dia. Aduh parah betul kan. Ingatkan apa? Tapi tak apalah. Tapi yang penting sebenarnya suka-suka ya. Suka-suka. Apa-apa pun yalah, kita bukan selalu pek jumpa kan. Bukan selalu pek jumpa. Jadi bila jumpa ni alhamdulillah, syukur sangatlah. Kan YB pun sebenarnya dia pun stres konyo. Hari-hari ada yang mengadu dengan dia. Kawasan ni pula bukan kaleng-kaleng kawasan. Semua ngadu ni. Yang tak terdaya tu orang minta peruntukan. Muka yang sama pula tu. Tak, saya bukan cakap pengetua, tak. Saya cakap orang lain. Saya cakap ni bantuan PPRT, tak. Saya tak cakap pengetua dah. Kan? Tapi betul. Pening jadi YB ni, pening. Tetapi terima kasih banyaklah YB boleh luangkan masa. Kan kebetulan memang dulu family dia, arwah abah dia dengan arwah ayah saya memang kawan baik dulu. Memang kawan baik. Dan adik-adik dia pun belajar mengaji kat rumah saya dulu. Dululah. Dan alhamdulillah dia masih lagi orang kata humble lah kan. Humble. Dia masih lagi jumpa tu kira orang kata bab adab tu lah tu. Yang tu tak boleh jual beli dah. Bab adab ni tu lah. Tuan-tuan. Kan sebab itulah kadang orang belajar tinggi-tinggi tapi kalau adab tak ada pun tak ada nilai tuan-tuan. Tapi itulah dia. Bukan apalah. Saya cerita tentang apa yang kita sentuh tentang keluarga sakinah ni, kekayaan yang sebenar. Kekayaan yang sebenar di dalam keluarga ni sebenarnya. Saya nak tanyalah semua. Kaya ni letak kat mana? Itulah. Macam itulah anak murid kat Senawang.
Bila tanya koma. Darah tak jalan. Kan? Oksigen tak sampai ke otak. Nah, dia bila tanya, tadi kau lah kami kuek dah. Kan? Nah, sebenarnya saya nak tanya, kayu sebenarnya letak ke mana? Ke mana? Hati. Betul, tepat sekali. Cuma kadang-kadang kita jadi tak bahagia ada 3 sebab. Ada 3 sebab jadi tak bahagia rasa. 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Dan nak pula cikgu kat sekolah ni, dia bukan boleh. Dia dah patah tukar kereta weh. Nampak ni. Kereta Starek bawa edak. Ni contoh lah, contoh. Ada ke Starek? Tak ada kan? Ada. Contoh, kebetulan. Wih gila weh, kau tengoklah beg tangan dia bawa tu. Dia nampak? Contoh kan? Tak. Syukur dengan apa yang kita ada. Tu yang penting. Kan? Anak-anak kan? Anak-anak kau tengoklah anak dia tu. Tak. Yang penting kita ada anak, syukurlah. Anak dia pandai. Bila anak kau seorang pandai. Dalam grup, Alhamdulillah, terima kasih kerana mendoakan anak saya sampai dapat semua A. Ada yang nampak tu. Kan? Iya. Dah anak yang orang tu pula tak pandai. Yalah, untunglah yang seorang tu jawab kan. Nah, syukur je yang sebenar. Kadang anak-anak ni dia beza-beza. Kadang bila tengok hari guru kan, saya tengok kan, tengok persembahan macam-macam. Kan? Macam-macam persembahan, ada yang menyanyi siap joget, ada. Saya gamar tengok cikgu Tim nyanyi. Kak Tim nyanyi kan. Ya masa tu. Saya pun nak ingat lagu-lagu ni nyanyi tiap-tiap tahun tu, kan. Dia dah punya, dia boleh buat album dah tu. Kan? Sebenarnya ke tengah kita buat pertandingan bintang guru-guru. Kan? Dia buat macam tu. Ya. Betul, tapi sebenarnya yang pertama kita sibuk tengok apa yang ada sampai terlupa apa kita ada. Kedua, manusia sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Dan yang ketiga, manusia jadi tak bahagia sebab sibuk cakap apa yang aku ada hari ini adalah hasil usahaku. Tak betul. Apa yang kita ada hari ini sebenarnya dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ada orang bawa lori pukul 3 pagi hantar barang, sampai pukul 7 pagi tukar baju pula jadi pengawal keselamatan. Pukul 6 petang tukar pakailah apron, ambil upah basuh pinggan kat restoran. Kau seboleh malam baru balik. Anak semua dah tidur. Tu sebab yang saya pesan cikgu-cikgu yang gambar balik lambat apa semua tu kan. Cikgu Azlan ke siapa nama tu? Dia gambar balik lambat. Macam-macam hal dekat luar. Kan? Macam-macam dia paling sibuk dah mula dia letak kat kepala dah cawan tu kan. Kan? Sibuk. Tu sebab kita balik, kita jangan terus masuk bilik kita. Masuk bilik anak kita. Tengok. Oh ya Allah, anak-anak aku. Syukurlah aku masih ada anak-anak. Tengok anak masa dia tidur tu paling baik tengok. Sebab masa tu dia comel je. Kau tunggulah dia ada nyawa. Tengok macam mana perangai kan. Kau tengok dia tengah tidur. Allah, hai anak aku. Dah basah-basah semua. Sebila lah kau basah. Macam tu. Kemudian baru masuk bilik sendiri. Tengok. Lah kau pun dah basah. Macam tu. Contoh lah kan. Masuk bila lah kau basah. Jania tidur. Mana pula lah aku nak tidur ni. Contoh lah kan. Al-maklum lah sibuk kan. Ayo. Mau tak? Tu sebab yang kita kadang-kadang tu dia menghargai apa yang kita ada. Kan? Dan satu lagi, satu kata kunci dalam keluarga bahagia ni, dia ada 10 cara nak bahagia dalam keluarga. 10 cara nak bahagia dalam keluarga. Yang pertama, dia kena bijaksana. Yang kedua, sampai nombor 10 sabar. Itu dia. Dia 2 sampai 10 sama ada, semua sabar. Iya. Benda lain tak ada, tak cari tanya Dr. Zamri tu. Sabar ya. Iya. Senyum ya. Nampak? Itu yang penting, sabar. Nak baik macam mana? Orang rumah yang jadi kalau orang rumah cikgu ni, dia bukan dekat sekolah mengajar, sampai ke rumah mengajar. Iya. Kan? Jadi makna kata kita ni yang penting sabar. Suami kena sabar, isteri pun kena sabar. Macam-macam perangai suami isteri, dua-dua ada perangai. Tapi sebagai manusia kita kata orang panggil dalam bahasa Jawa tu sebab apa? Reciprocal process. Saling lengkap melengkapi. Itu penting tu. Dan bila kita sebut sabar separuh daripada iman. Dan jarang orang tanya separuh lagi apa. Separuh lagi apa? Dah dia bagi separuh lah start. Kata tu masalah. Saya teringat saya ceramah ada satu kampung kat Pilah tu. Saya tanya, cik, selawat apa cik? Selawat apa? Cuba jawab, selawat apa? Selawat lah. Tanya pula, dah kena marah ceramah. Itu payah. Orang Pilah yang berani jawab saya macam tu. Sabar separuh pada iman, separuh lagi adalah syukur. Syukur, bahagia gitu. Allah uji muda dengan tua.
sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang dalam poket ada 500, dalam bank ada 2000, bolehlah tahan sebelum gaji bulan depan ni. Ada orang macam tu. Ada orang tengah garu kepala macam ni. Aduh, pening kau lah. Apa pasal bang? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh ke? Dia dalam, sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, sekali tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Saya pernah ceramah di rumah satu, ada satu rumah Datuk Seri. Datuk Seri ni umur 36 tahun, dia belum kahwin. Datuk Seri ni belum kahwin, umur 36, kaya raya. Saya pergi ceramah kat rumah dia. Saya ceramah kat rumah dia, dia ada kereta Lamborghini, dia ada kereta Jaguar, dia ada kereta Porsche. Porsche tu pula dia loket biji Swarovski tu penuh kereta keliling. Kau orang letak kat tudung, kau mana dia letak kat kereta tu. Penuh 956,000 biji Swarovski dia duduk loket kat kereta tu. Saya tanya, Tok berapa kos saya? Alah baru RM110 setiap 10 biji tu. Dah setiap 10 biji ke setiap 5 biji tu lah. Lepas tu saya tanya dia, saya pun tak tahu saya nak parking mana kereta saya. Saya naik Azia. Saya ceramah memang naik Azia. Mana dia nak parking ni? Sudah saya parking lah dekat sebelah Jaguar. Barulah kena Jaguar Pro 2. Okey lah. Tengah sebelah kan. Saya tanya dia satu soalan. Rumah dia besar tu, siap swimming pool, dia buat surau, memang cantik. Saya ceramah bulanan kat rumah dia. Saya tanya, Datuk, agak mahal betul rumah ni Datuk kan? Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Saya salah tanya ke dia salah jawab tu juga. Tapi pada dia benda tu murah. Pada dia benda tu murah. Pada dia tu biasa. Baru ni lagi lah. Dia kata, saya payah mana Ustaz, saya nak pergi Melaka kan, saya nak cari bas, payah mana saya boli bas tu. Dia boli bas tu. Parah betul. Saya puas lah. Cannot brain lah kata kan. Dahsyat betul. Tak. Yang sebenar syukur dengan apa yang kita ada. Tak ada apa. Saya macam mana lah saya dulu ceramah kat sekolah Senawang. Tanyalah Cikgu Uda tu. Mana Cikgu Uda tu? Kat luar dah. Dulu dia jemput saya ceramah. Saya ada satu cerita dia panggil saya ceramah kat Senawang ni. Dia ceramah, dia bagi saya ceramah. Dia bagi saya sijil. Lepas tu dia kata, lah tak ada duit. Saya pun cakap dengan rumahnya, tak ada duit kau. Ada lah bang. Tak apalah, biarlah. Nak tanya ke? Tak tanya. Lepas 2 bulan, tengah komen-komen sijil tu, rupa dalam sijil tu ada duit dalam tu. Nah, apa yang saya nak cerita sebenarnya, namun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tanyalah Abi Datuk Taufik ni, dia tak ada apa. Macam mana dia dulu macam tu lah. Sampai sekarang. Walaupun dia dah datuk dah. Tak ada, macam tu ya. Samsul Debat, sama ya. Dulu saya Samsul Amri Ismail, saya camah ya. Tak ada masalah. Tu sebabnya jangan sebab dia nama kita jadi wah dia ni tak ada, sama lah. Macam tadi ambil gambar, tak ada masalah, ambil lah gambar, tak ada masalah. Jangan tagak RM10, gambar RM5. Macam tu kan. Tak ada lah saja. Saya ceramah ke Ijuk tu. Saya ceramah ke Ijuk, masjid ke Ijuk. Saya sampai ke masjid tu. Saya memang gambar sampai saya di Azia. Saya takkan parking kat parking bercamah. Ada orang nak masuk parking let lu. Coming golap. Bila orang dah azan, saya tak masuk lagi. Bila orang dah qamat, saya masuk belakang sekali. Saya senang nak jamak sekali dengan isyak. Bila saya dah jamak isyak, pakcik kat sebelah saya boleh tegur saya tu. Pencamah belum sampai lagi saya. Sudah dan salam sujud. Apa kan? Saya pun tanya siapa pencamah pakcik? Samsul Debat. Sudah dia tak kena ada siapa. Jadi saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni, lambek sampai dah. Langsung saya diam. Saya tak nak cakap apa dah. Saya biarlah. Dia kutuk kan. Saya diam lah kan. Saya diam. Lepas tu JK Masjid dah nampak saya. JK Masjid nampak saya. Dia pun tegur. Tuan, mari tuan. Kita nak mula. Saya pun salam pakcik tu. Pakcik, saya mula dulu. Dia pun pandang saya. Saya pergi sampai depan. Saya duduk kat meja kuliah tu. Saya pandang pakcik tu dah tak ada. Lagi pakcik tu. Orang tua-tua dulu cakap siang pandang-pandang. Cakap malam dengar-dengar. Dia masalah malam tu bukan dengar. Dia pandang tau. Tapi dia tak nampak. Tapi saya tak kecil hati pun. Sebab benda tu biasa. Benda tu normal. Tak ada apa pun. Dunia ni sementara. Apa pun. Tu sebabnya. Kalau setakat disebut kali YB kan. YB sebut. Kita ni bersedekah. Bantu orang. Tolong mana yang boleh. YB cakap tadi tu. Ada yang tolong jangan pening-pening kepala. Jadi ada pengetua yang rajin cari sumbangan untuk sekolah. Dan saya tanya tadi. Tuan Omar berapa banyak dah duit yang ada di Semenanjung Senawang? Kita tak pernah tak tanah kira. Ya ada yang kita belanja tu. Mak, dia punya iltizam dan semangat dia nak membangunkan sekolah.
Jadi tak apalah, dah disabut 2,000, tak apalah, saya setujulah malam ni saya sumbanglah 2,000 kat sekolah. Apa susah? Kan? Aku nak mengalak. Saya cakap lapis YB tau, jangan main-main. Kan? Wah, macam mana pula? Tapi betul. Sebenarnya jangan pegang. Dah, yang sebenar-benar satu ialah kita sedekah ni bagi, jangan risau. Allah janji pek perkara orang sedekah ni. Pertama, mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Kan? Yang kedua, membersihkan harta. Walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Tu sebab orang-orang lama dulu panjang umur, salah satu sebab dia rajin sedekah. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk. Dapat makan udang malam ni, rezeki. Wih, dapat sate, rezeki. Kan? Dapat makan sadap-sadap, rezeki. Anak pandai, rezeki. Isteri suara sadap, rezeki. Kan? Kak Tin? Kan? Iya. Betul, dapat suami, dapat isteri duduk sesama ni, rezeki. Rezeki, bukan semua orang dapat. Orang dapat datang. Ada orang tu dia nak datang mana? Tak dapat. Dia mau ngelinting-ngelinting yang orang nak datang, tak dapat datang. Kita dapat datang. Anak pandai-pandai, rezeki. Kan? Tiba-tiba anak dah konvo. Ya Allah, meniti-niti mata anak kita dah konvo dah bang. Tak sangka kan. Rupa konvo tadika kan. Tapi tak kira lah. Orang ni 9 ni, orang sekarang di Malaysia ni pelik-pelik. Tadika apa mek konvo menyampah tu kan. Tapi tak apalah. Tak apalah. Makna gembira lah kan. Gembira nampak. Rezeki macam-macam. Dan hari ni rezeki kita tambah kawan-kawan. Itu rezeki juga. Jadi itulah dia. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian kepada pihak sekolah sudi memberikan ruang dan peluang untuk saya ceramah malam ni. Jadi rasa cukuplah setakat tu. Saya faham signal-signal suruh berhenti tu, saya faham. Kalau nak pusing keliling dah mula mandang jam, tengok jam tu, saya faham lah. Orang yang merakam tadi pun dah turun dah tangan tu kan. Jadi saya faham lah tu, saya faham. Dia dah ponek tak berhenti pula ceramah kan. Jadi saya faham lah tu. Jadi insyaAllah cuma sedikit makluman. Ini bukan apalah, sedikit makluman. Saya bukanlah kata nak promote, tapi lebih kurang lah. Ada susu kambing. Susu kambing ni saya nak share dengan semua sebab susu kambing ni Cikgu Mizi pun dia dah try. Susu kambing ni viral lah. Viral seluruh Malaysia. Jadi saya kalau tak share kat Suara Senawang, macam mana pula? Susu kambing Al-Am ni adalah produk sunnah yang mana susu kambing campur madu, campur kurma. Alhamdulillah setiap minggu sold out. Dan Alhamdulillah kesannya saya sendiri tak sangka. Yang mana ada orang imam dekat Masjid Felda Palung Dua Baleh dah 6 bulan semayang kat kursi, dah boleh semayang berdiri balik, Alhamdulillah. Kemudian ada manager Bank Islam Suaman, mak dia sakit lutut dekat Kelantan, Alhamdulillah boleh jalan balik. Yang sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, insyaAllah. Ustazah Asni sendiri pun minum kopi sekarang letak susu kambing Al-Am. Susu kambing ni yang bagus, pertama dia tak ada bau. Tak ada bau. Sebab dia bukan kambing paroi. Dia memang kambing Holland Belanda. Memang dia tak ada bau. Kedua, dia baik untuk orang gastrik. Siapa yang nak puasa pagi sampai petang, insya-Allah okey. Ketiga, dia juga baik untuk orang nak diet. Tapi kalau minum susu, muntah darah sama kuih tak dapat kuih dah. Keempat, sakit tulang belakang, insya-Allah. Sakit tulang, osteoporosis, insya-Allah okey. Kemudian mana yang hormon yang merayau untuk kejap awal, kejap lambat, kejap taman apa boleh minum tu. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik joki tu. Jadi insya-Allah siapa yang nak tu bolehlah menghubungi cikgu kan. Kalau ada, saya tak bawa banyak lah untuk test. Siapa yang nak beli dulu bolehlah. Kita bagi offer malam ni. Beli satu RM40, beli dua RM90. Offer malam ni. Jadi macam sama dia kata. Pandai-pandai lah kecek kat dia. Tapi insyaAllah stok sentiasa ada. Cuma baru-baru ni 4 hari stop sebab berebut, sebab kilang yang sama juga keluarkan Wildan, Las, kilang yang sama. Jadi alhamdulillah saya sendiri rasa dia tak ada gula, orang kencing manis pun boleh minum. Yang mana hari tu kita try kat campur strawberry, memang sedap, tapi masalah orang kencing manis tak tahan, gula naik. Jadi susu kambing campur kurma, campur madu, barangan sunnah. Ini bukan promote tau, lebih kurang. Jadi itu saja. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih sekali lagi. Sungguh yang baik datang dari Allah SWT. Mana kurang berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.